Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Syekhudin kerana sudi menerima kunjungan kami untuk mengadakan sesi temu ramah bagi khusus ataupun tugasan yang ditugaskan oleh Dr. Nazri bin Muslim, iaitu Syarah Citra di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi apa khabar Tuan Syekhudin? Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita ada pertemuan ataupun perbualan yang ringkas saja, iaitu kami ingin mendapatkan pandangan daripada Tuan Syekhudin berkenaan dengan tema ataupun topik Malaysia, negara Islam ataupun negara sekular. Jadi seperti kita maklum, status Malaysia ini adalah satu yang menjadi perbualan, menjadi perbincangan dari masa ke semasa, terutamanya apabila melibatkan ataupun pertembungan di antara parti-parti politik. Jadi saya ingin bertanyakan beberapa soalan kepada Tuan Syekhudin. Yang pertama, apakah pandangan Tuan tentang kedudukan Islam dalam perlembagaan Malaysia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ukasha pada sudi memilih saya sebagai ataupun berkongsi pada hari ini berkaitan dengan negara Islam atau negara sekular versus negara sekular. Kaitan dengan soalan yang pertama tadi, saya nampak situasi Islam di dalam negara kita, khususnya di dalam negara Malaysia itu telah termaktub dengan jelas di dalam perlembagaan dinyatakan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan. Dan bila mana kita melihat statement ini bermaksud majoriti penduduk di Malaysia ini menganut agama Islam, walaupun bukan keseluruhan, tapi majoriti daripadanya mengikut statistik adalah penduduk yang beragama Islam. Jadi dari sudut pengamalannya sudah tentu kita dapat melihat kebanyakan kesan-kesan banyaknya masjid, surau-surau yang terdapat di seluruh negara Malaysia khususnya menampakkan kepada kita bahawa majoriti kebanyakan penduduk di sini adalah beragama Islam. Itu yang pertama dari sudut Islam sebagai agama rasmi persekutuan, tapi masih lagi mengekalkan status negara Malaysia itu bukan digelar sebagai negara Islam kerana perlembagaan yang telah ditetapkan di dalam perlembagaan tersebut menggambarkan bahawa bagaimana Islam itu hanyalah menjadi agama majoriti, tidak sebagai agama keseluruhan. Jadi daripada pandangan Tuan yang pertama tadi, saya ingin lanjutkan kepada soalan yang kedua, iaitu adakah peruntukan Islam dalam perlembagaan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam? Peruntukan Islam sebagai agama rasmi persekutuan itu tidak menjadikan Malaysia sebagai negara Islam. Kerana apa saya sebut begitu? Kerana mesti disebutkan dengan jelas dalam perlembagaan. Kalaulah nak dijadikan Malaysia ini sebagai negara Islam, itu perlu memenuhi beberapa prasyarat. Antaranya, kalau tak salah saya, 80% hingga 90% daripada penduduknya mestilah beragama dengan agama tersebut. Tapi uniknya Malaysia ini adalah kita mempunyai kepelbagaian penduduk yang berlatar belakangkan kepelbagaian agama. Jadi dengan mengambil kira faktor tersebut untuk mengelakkan perpecahan dalam kalangan negara, dan penduduk di dalam negara tersebut adalah diletakkan Islam sebagai agama rasmi persekutuan itu sebagai satu bentuk mengatakan bahawa majoriti penduduknya adalah beragama Islam. Tapi tidaklah disebut Malaysia ini sebagai negara Islam kerana menghormati kepelbagaian agama yang terdapat di dalam negara tersebut. Jadi itu dari sudut Malaysia ini tidak dikategorikan sebagai negara Islam, tapi Islam itu adalah agama yang menjadi agama yang utama tersebut di dalam negara tersebut. Baik, berikutnya berdasarkan ataupun menurut pandangan Tuan, bagaimanakah penerimaan orang bukan Islam terhadap Islam dalam perlembagaan Malaysia? Penerimaan orang bukan Islam ini terkait dengan pemahaman mereka tentang Islam itu sendiri. Kalau mereka mempunyai pemahaman yang sebenar tentang agama Islam, saya yakin mereka akan menerima
undang-undang yang akan dilaksanakan oleh Islam itu tadi. Tapi disebabkan saya nampak faktornya kita sendiri, kalau kita tak menyalahkan mereka, kita sendiri lihat pada diri kita, orang Islam itu sendiri tidak memahami undang-undang orang bukan Islam. Kita sendiri tak faham apa undang-undang yang terdapat dalam agama Hindu ataupun agama Buddha. Sebagai contoh, menggambarkan bagaimana kita tidak boleh menerima undang-undang mereka sebagai undang-undang utama kerana kita tak faham. Jadi begitu jugalah orang bukan Islam, kalau kita melihat dalam konteks masa, mereka tidak mampu untuk menerima undang-undang yang diperkenalkan oleh Islam. Sebagai contoh, fiqh jinayat yang terdapat dalamnya hudud, jenayah, hukum qisas, hukum ta'zir, itu tidak dapat diterima kerana mereka hanya melihat dari sudut gambaran hukuman yang akan dikenakan. Tapi dari sudut konsep, kenapa hukuman itu dijalankan, bagaimanakah cara untuk kita mensabitkan hukuman itu, tidak diberi kefahaman kepada orang bukan Islam, menyebabkan mereka tidak kenal, yang akhirnya mereka tidak mahu untuk menerima. Tapi dari sudut pandangan saya, kalaulah di peringkat negara Malaysia khususnya dibuat bagaimana untuk menerapkan pemahaman ini kepada seluruh penduduk, sama ada orang Islam itu sendiri kena faham berkaitan dengan budaya orang bukan Islam, itu juga orang bukan Islam kena faham budaya Islam itu, saya fikir kita akan pergi ke arah boleh menerima kepelbagaian itu sehingga menyebabkan agama ataupun undang-undang Islam itu dapat dilaksanakan. Baik, berikutnya pada pandangan tuan juga, apakah implikasi kepada kedudukan Islam dalam perlembagaan terhadap pandangan yang mengatakan Malaysia adalah negara sekular? Implikasi kepada Islam, kerana kita kenal bahawa Malaysia ini bukan negara Islam. Jika Malaysia bukan negara Islam, dia akan ada title yang tertentu lah. Antara yang diberikan adalah Malaysia ini adalah negara sekular. Apakah kesan jika kita sebut Malaysia ini adalah negara sekular? Adakah Islam itu akan hilang? Dari sudut pandangan saya, melihat kepada berlatar belakangkan sejarah, kita lihat bagaimana pejuang-pejuang tanah Melayu di awal kemerdekaan seperti Syekh Abdullah Fahim, begitu juga pelopor-pelopor awal, mereka mempunyai perkataan mereka dalam menaikkan semangat orang Melayu pada waktu itu, yang mana penekanan utama yang mereka tekankan adalah konsep akidah ataupun mempertahankan Islam itu sendiri, yang akhirnya ia telah menjadi akar kepada pertumbuhan bangsa yang hidup di bumi Malaysia ini. Dan saya fikir itu satu kekuatan yang sangat sulit dan mustahil untuk dimusnahkan, kerana kekuatan Islam yang bertampak di dalam, bukannya dari sudut keluaran. Jadi dari sudut pengamalan orang Islam itu sendiri dalam menggerakkan Islam, sekiranya disebut Malaysia ini sebagai negara sekular, itu tidak akan memberi kesan kepada penganutnya untuk terus mengamalkan Islam dalam kehidupan. Cuma yang menjadi kesan pada situasi hari ini adalah pelaksanaan di peringkat kerajaan ataupun pelaksanaan di peringkat undang-undang yang bakal dilaksanakan. Itu ada kesan. Apabila kita mengatakan Malaysia sebagai negara sekular, maka undang-undang Islam itu tidak dapat dilaksanakan di peringkat mahkamah yang tertinggi. Sebabnya hanya negara Islam yang boleh melaksanakan undang-undang Islam itu. Cuma mungkin undang-undang yang sedia ada itulah yang ditambah baik dari sudut inputnya, yang akhirnya nanti akan membawa kepada keadilan seperti yang ditegakkan oleh undang-undang Islam itu. Baik, terakhir daripada saya, mengapa polemik negara Islam versus negara sekular ini masih berterusan menjadi modal politik sesetengah pihak? Ini isu yang saya fikir paling menarik lah. Kalau di mana-mana negara pun kita lihat situasi yang sama. Antara isu hangat yang boleh menyebabkan satu-satu perpaduan itu tertegak ataupun satu perpecahan itu berlaku adalah, salah satu isunya adalah isu sentimen kaum ataupun isu agama. Jadi ada sebahagian pihak yang berkepentingan, mereka mengambil isu ini sebagai cara untuk memperkenalkan diri mereka kepada masyarakat. Saya memang secara pribadi tidak setuju dengan cara tersebut, tapi bagi mereka yang berkepentingan, mungkin mereka melihat bahawa boleh dimanfaatkan isu tersebut supaya dikenali oleh masyarakat. Jadi isu polemik sama ada Malaysia ini adalah negara Islam ataupun negara sekular, itu sebetulnya tidak perlu kita di peringkat
academician lah, khususnya tak perlu kita permainkan berkaitan dengan istilah ini. Kerana nantinya kita juga akan dihukum seperti ahli-ahli politik, kerana mereka menjadikan itu sebagai modal politik mereka. Tapi kalau kita sebagai academician, kita perlu memberi kefahaman apa yang dimaksudkan dengan negara Islam, kenapa Malaysia tidak digelar sebagai negara Islam. Jadi isu-isu itu perlu kita ketengahkan kepada masyarakat supaya masyarakat faham. Tak dapat dilaksanakan undang-undang Islam di peringkat tertinggi atas faktor kepelbagaian. Dia berbalik kepada kepelbagaian bangsa itu tadi, pemahaman bangsa berkaitan dengan fiqhul Islami itu sendiri. Jadi saya nampak sebagai seorang akademisian, sebagai seorang ahli akademik, kita perlu melihat dari sudut memberi kefahaman kepada masyarakat. Berbeza dengan pikiran kita sebut orang politik lah, yang mereka menjadikan isu ini untuk diketengahkan dalam masyarakat hanya untuk survival politik mereka. Jadi polemik ni saya nampak memang akan berterusan. Cuma bagaimana kita menangani itu, kita perlu memberi kefahaman kepada masyarakat tentang apa yang dimaksudkan dengan negara Islam, apa yang dimaksudkan dengan negara sekular, dan Islam sebagai agama rasmi persekutuan dalam Malaysia itu sendiri sebenarnya akan memberi kefahaman yang cukup mendalamlah kepada keseluruhan masyarakat kita. Terima kasih Tuan Safudin atas pandangan yang diberikan. Mudah-mudahan proses bantuan ini dapat kita manfaatkan bersama kepada masyarakat dalam. InsyaAllah. Assalamualaikum.